Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma. Ini kita sambung perbincangan kita tentang Muqaddimah Muslim yang lalu. Dalam terjemahan ini yang ada dengan saya ni muka surat 166. Tak tahulah sama ada sama atau tidak. Selepas kita bincang baru ni tentang perawi-perawi Auf bin Abi Jamil Ash'ath Al-Humrani dan lain-lain itu. Selepas kita bincang itu, ada di situ disebutkan tujuan kami menyebutkan nama mereka adalah hanya sekadar pemisalan agar menjadi petanda sekaligus sebagai rujukan bagi orang-orang yang tidak begitu memahami permasalahan ini. Jumpa ke? Kalau dalam yang Arab ni, Imam Nawawi punya yang asal ni, dia kita berada di sini. Wa inna ma mathalna haula fi at-tasmiyah liyakuna tamthiluhum simatan yasduru an fahmiha man ghabiya alayhi. Gitu. Situlah. Kita sampai di situ baru ni. Dengan demikian mereka bisa mengetahui bahawa para perawi ditempatkan atau diposisikan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan tingkatannya. Telah disebut dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menempatkan manusia pada tempatnya. Di sini dalam asalnya, waqad dzukira an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nas manazilahum. Di situ duduknya yang Arabnya. Selain itu firman Allah Ta'ala, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Berdasarkan kriteria yang telah kami sebutkan di atas, kami berusaha menyusun sebuah karya tulis tentang khabar-khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diinginkan. Jadi sebelum ini Imam Muslim telah bincangkan bahawa dia akan kemukakan perawi-perawi dari 3 peringkat sahaja di dalam kitab sahihnya ini. Yang paling tinggi, yang kurang sikit, dan yang dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama. Itu ada 3 tingkatan yang diambil oleh Imam Muslim. Yang peringkat yang ketiga tu, Imam Muslim tidak menjadikannya sebagai perawi usulnya, hanya sebagai perawi-perawi hadis-hadis
mutaba'at ataupun syawahidnya sahaja. Dia sebut nama-nama sebelum pada ni bukan nak mengumpat, bukan nak merendah-rendahkan sesiapa, tetapi supaya kita tahu. Orang-orang yang tidak faham, dia mungkin kata begitulah. Supaya kita tahu bahawa manusia itu sepatutnya diletakkan pada taraf atau kedudukan yang sewajarnya. Sebab ini ada kaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita kena tahulah kedudukan itu. Kalau dari sudut-sudut yang lain tak kisah, kita kira lebih kurang sama saja. Tapi dalam masalah ni, dia orang baik pun, kalau dia ingatan dia tu lemah misalnya, kita tak boleh pakai. Walaupun dia tu seorang yang baik, seorang yang jujur sekalipun. Sebab ini ada kaitan dengan ingatan hadis itu. Itulah sebab Imam Muslim kata, saya sebutkan nama-nama mereka sebelum ini. Yang itu pun Imam Muslim ambil tak banyak. Jadi apa asasnya? Imam Muslim buat begini, apa asasnya? Satunya ialah berdasarkan riwayat Aisyah, iaitu Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya menempatkan manusia pada tempatnya. Jadi yang kurang jangan kita perlebihkan, yang lebih jangan kita kurangkan, yang sederhana kita katakan sederhana. Sebab yang kita nak terima ini ialah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu kita perlu tahu kedudukan perawi-perawi itu. Bukan semata-mata nak kita nak memperlekehkan dia, merendah-rendahkan dia. Tidak ada maksud itu. Dengan sebab itu kalau kita masuk dalam dunia rijal hadis, ilmu rijal hadis, kita akan dapati ulama-ulama dia kata tu orang ni gini. Jadi macam mengumpat saja, memburuk-burukkan orang. Setengah-setengah tu dia sebut dengan teruk lah. Ini semua kerana nak menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam terpaksa lah mereka kata begitu. Terpaksa. Misalnya kalau kata pendusta besar, memang dia berdusta. Kalau orang tak tahu, kalau kita tak kata macam tu, orang mudah-mudah terima daripada dia. Dan ini akan jadi mengelirukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Akan jadi bercampur baur di antara yang sahih dan yang tidak sahih, bahkan yang maudhu' sekalipun. Itu sebab terpaksa kita kena nyatakan. Kalau nak kira orang-orang ni, ulama-ulama rijal ni, mereka ni orang yang sangat warak, tak bercakap, tak tentu pasal. Tapi dia kalau dalam bab ni dia mesti kena kata begitu. Dia bukan jenis suka mengumpat orang, tidak. Maklum, semua orang tahu latar belakang ulama-ulama ni, tapi dia terpaksa guna kata demi menjaga salah satu sumber utama agama Islam, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu itu dari segi hadis. Aisyah beriwayatkan daripada Nabi kata begitu. Nabi suruh kita menempatkan manusia pada tarafnya yang sepatutnya, yang sewajarnya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nas manazilahum. Itu lafaz hadisnya. Selain daripada itu, kata Imam Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala juga ada dalam Quran sebut bahawa manusia ni ada tingkat-tingkat dia, ada berbeza-beza, tidak sama. Misalnya dalam ayat wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini yang dibagi terjemahan dalam buku yang dengan saya ni, dia tak ada teks asal tu. Kalau ada tu baguslah, yang ada tu baguslah. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Kalau kita kata dia ni sudah pandai, ada lagi yang lebih pandai daripada dia, ada lagi yang lebih pandai daripada dia, sehingga akhirnya berakhir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah orang yang lebih pandai daripada dia, lebih tahu daripada dia. Tetapi di kalangan manusia ni, kalau selagi di antara manusia ni, dia ada yang lebih kurang. Bukan kita tak boleh kata orang ni pengetahuan dia ada, tapi dia kelas ni, dia tingkat ni,
Bukan tak boleh kata. Allah SWT sendiri kata bahawa di atas yang mengetahui itu ada yang lebih tahu. Dan itu suatu yang tabi'i sebenarnya. Kalau kita tengok pun dalam pusat-pusat pengajian mana-mana pun dia ada kelas kan. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada dan seterusnya. Ada rendah, ada menengah, ada peringkat tinggi. Kemudian kalau yang sama pula, kalau kelas 1 pun dia ada banyak pula pecahan. Itu semua perlu. Dalam pendidikan ada keperluannya sendiri. Dalam dunia ni nak jaga hadis ni ada keperluannya sendiri. Cuma hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim ni, hadis Aisyah ni, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazilan nas manazilahum, itu Imam Muslim sendiri katanya waqad dzukira an Aisyah. Kalau dalam terjemahan ini telah disebutkan dari Aisyah, itu dia sebut dengan sirah tamrid. Dzukira sirah tamrid. Kenapa Imam Muslim sebut dengan sirah tamrid? Kenapa dia tidak sebut dengan jelas? Aisyah meriwayatkan daripada Rasulullah, baginda bersabda begini-gini. Kenapa dia tak kata begitu? Semacam Imam Muslim tak berapa pasti, ataupun dia meragui hadis itu, ataupun dia menganggap hadis itu dhaif. Sebab biasalah ulama-ulama hadis, kalau dia nak menyatakan sesuatu hadis itu dhaif, dia akan menggunakan sirah tamrid, dzukira, yuqalu, qila dan sebagainya. Kenapa Imam Muslim buat begitu? Kan dia nak buat dalil ni dengan ni, nak pegangan. Jadi pegangan dia tu tak kukuh ke atau bagaimana? Atau bagaimana? Itu mungkin timbul persoalan kepada kita. Jawabnya, sirah tamrid tidak semestinya menunjukkan dhaif sesuatu tu. Tak mesti. Macam di sini diriwayatkan oleh Hakim dan lain-lain, mereka mengatakan sahih, riwayat ini sahih. Tapi Imam Muslim tak kemukakan dengan sanadnya, dia kemukakan secara ta'liq sahaja. Ini dikatakan secara ta'liq lah, telah disebutkan dari Aisyah. Nak sampai kepada Aisyah tu mana sanadnya? Kalau macam dalam Sahih Muslim, akan datang kita bertemu daripada Muslim tu, daripada orang ni, daripada orang ni, bersambung-sambung. Itulah ciri hadis sahih. Kenapa di sini dia tak buat begitu? Dia kemukakan secara ta'liq sahaja. Satu. Yang keduanya, ta'liq itu maksudnya tak ada sanad di bawahnya. Terus daripada Aisyah daripada Nabi SAW, di atas saja ada. Satunya yang itu. Yang kedua, dia guna sirah tamrid tu pula. Kenapa? Sebab biasa juga sirah tamrid ini digunakan untuk menyatakan hadis itu dhaif. Jadi adakah ini dhaif? Jawabnya, memanglah ia tidak menepati syarat Muslim, tetapi untuk buat hujah boleh dah. Buat hujah boleh dah. Itu sebab Imam Muslim kemukakan dengan cara begini. Bukan ini termasuk dalam betul-betul syarat dia, tapi untuk dibuat pegangan boleh dah. Dia nak cerita itu. Cuma ada satu lagi yang dipertikaikan oleh ulama tentang hadis ini. Mereka kata hadis ini diriwayatkan oleh Maimun bin Abi Syabib daripada Aisyah, sedangkan dia tidak sempat bertemu dengan Aisyah. Bermakna hadis ini munqati'. Mungkin ini kata ulama-ulama lah dalam perbincangannya, mungkin Imam Muslim nak mengisyaratkan kepada itu, nak mengisyaratkan kepada tu, nak mengisyaratkan kepada hadis ini putus. Jadi kalau kita kata putus, dhaif juga. Bermakna Imam Muslim kata waqad dzukira an Aisyah, itu dia guna sirah tamrid untuk menyatakan dhaif. Tetapi masalahnya, kan dia nak buat dalil, mana boleh yang dhaif. Itu dipertikaikan, orang bahas. Jawabnya, hadis itu ada dalam Abu Daud,
ada dalam Abu Daud, Maimun bin Abi Syabib itu diambil daripada Aisyah. Cumanya yang dipertikaikan, orang kata ini munqati', putus. Betulkah putus? Walaupun ada ulama kata begitu, tetapi yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya tidak. Sebab Maimun bin Abi Syabib ini, dia ambil riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah telah meninggal dunia lama sebelum daripada Sayyidatina Aisyah. Kalau Mughirah bin Syu'bah dia sempat bertemu, tentulah dengan Aisyah yang meninggalnya kemudian lagi, lama lagi selepas itu, kira-kiranya dia semasa. Dan syarat Imam Muslim semasa saja sudah memadai, tidak ada syarat bertemu. Kalau kita andaikan tak boleh nak bagi bukti lah dia bertemu ni, Maimun ini bertemu dengan Aisyah, tak ada bukti. Tetapi dari segi tadi, dia sempat bertemu dengan Mughirah bin Syu'bah yang mati dulu lagi daripada Aisyah. Kita kata dia ni sezaman lah dengan Aisyah. Dia sempatlah dengan zaman Aisyah. Itulah yang dikatakan mu'asarah. Mengikut syarat Imam Muslim, hanya perlu mu'asarah, perlu semasa, sezaman. Pada masa tu dia ada kemungkinan bertemu tu boleh berlaku, sebab memang wujud pada zaman yang sama. Walaupun tidak terbukti, tak boleh kita nak buktikan dia ni memang bertemu. Kalau syarat Bukhari, dia kena bertemu, tak boleh semata-mata semasa begitu. Tapi Muslim sudah memadai, walaupun tidak dapat dibuktikan, tapi berdasarkan tadi, kita kata dia sudah semasa, hidup semasa dengan Aisyah. Dia mengambil hadis ini daripada Aisyah, jadi bolehlah, sebab mu'asarah tu ada, sezaman, semasa. Sudah cukup dah menepati syarat Muslim. Itulah yang dipertikaikan. Jadi kira-kiranya ini boleh dijadikan hujah lah. Imam Muslim sebut dalam bentuk sirah tabrid itu, tak boleh kita anggap Imam Muslim menganggap hadis ini sebagai dhaif, munqati'. Tidak. Sebab dia nak buat dalil ni, kalau dia anggap begitu, tak boleh buat dalil lah, dhaif. Selepas itu dia bawa bagi ayat tadi. Jadi ini dua dalil ini menunjukkan kita boleh meletakkan manusia itu pada tahap yang berbeza-beza. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis terhadap perawi-perawi. Bukan semata-mata dia berminat sangat dengan orang-orang tu, tapi oleh kerana dia tu terlibat dengan hadis, jadi terpaksalah ulama-ulama ni membuat kategori lah, meletakkan dalam peringkat masing-masing perawi itu. Berdasarkan kriteria yang telah kami sebutkan di atas, kami berusaha menyusun sebuah karya tulis tentang khabar-khabar. Khabar-khabar itu maksudnya hadis-hadis lah, dari Rasulullah SAW sebagaimana yang diinginkan. Kemudian habis cerita tu, habis. Kemudian dia pergi kepada seperingkat lagi. Ini peringkat yang keempat, golongan yang keempat daripada perawi-perawi. Yang ini Imam Muslim tak ambil, dia sendiri kata. Kalau ada juga kita boleh katalah dia terlepas pandang. Mungkin dia tersilap, dia tak sedar, mungkin dia tak sempat buang ke. Kalau ada juga. Kalau dengan sengaja, memang tidak. Ini perawi daripada golongan yang keempat. 3 golongan sudah kita bincangkan sebelum ni. Ini yang keempat. Adapun orang-orang yang menurut ahli hadis atau mayoritas, ini bahasa Indonesia kan, dari mereka termasuk orang-orang yang tertuduh, maka kami tidak akan menyibukkan diri dengan mentakhrij hadis mereka. Jadi Imam Muslim tak akan ambil hadis mereka ini. Seperti halnya hadis dari Abdullah bin Miswar, Abu Ja'far Al-Madaini, Umar bin Khalid, Abdul Quddus Asy-Syami, Muhammad bin Sa'id Al-Maslum, Ghiyath bin Ibrahim, Sulaiman bin Amr, Abu Daud An-Nakhai, dan orang-orang semisal mereka yang tertuduh memalsukan hadis dan mengada-ngadakan khabar. Khabar di sini maksudnya hadis. Demikian juga orang-orang yang gemar mengeluarkan hadis mungkar atau salah,
maka kami tidak merepotkan, ini bahasa dia lah, merepotkan diri. Tadi dia sebut menyibukkan dia, lebih kurang itulah maksudnya kan, untuk mentakhrij riwayat-riwayat mereka. Jadi Imam Muslim tak akan sibuk, tak akan kisahlah orang-orang macam ni, dia tak akan ambil riwayat orang ni. Memang betul lah seperti mana yang kita dapati dalam Muslim, dia tak ambil daripada mereka ni, tak ambil, tak ada. Tapi orang-orang ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis yang lebih rendah, ada lagi. Tapi hadis Muslim dia sudah kata ada dalam mukaddimah dia tak akan ambil. Memang dia tak ambil. Jadi ini nama-nama orang-orang yang dipertikaikan oleh ulama, dan Imam Muslim tak mahu terima riwayat dia. Kalau saya tengok dulu ada dalam buku sebahagian daripada kita ni, peserta kita ni, dia ada mukaddimah Muslim ni dengan syarah Imam Nawawi dia. Dalam tu pun sudah memadai sebenarnya, tak perlu tengok yang lebih panjang, lebih detail lagi, tak perlu. Dalam tu pun sudah ada sedikit sebanyak. Jadi yang ada dengan saya ni, saya tak, ni terjemahan Indonesia ni dia tak ada yang tu. Dia hanya ada mukaddimah Muslim sahaja. Adapun syarah Nawawi untuk mukaddimah Muslim itu tak ada. Tetapi yang dalam bahasa Arab dengan saya ni, yang saya guna buat mengajar di Kelantan, di sini ada. Adalah dengan syarah Nawawi. Jadi Imam Nawawi cuba perkenalkan secara ringkas sangat siapa perawi-perawi yang Imam Muslim sebut tadi, yang dia tak mau merepotkan diri tu, yang dia tak mau menyibukkan diri dengan perawi-perawi ini, siapa mereka. Di sini dia ada sebut, dalam yang Arabnya, haula'il jama'ah al-madhkurun kulluhum muttahamun matrukun la yutashaghalu bi ahadin minhum li shiddati dha'fihim wa syuhratihim bi wad'il ahadith. Jadi mereka ini, kumpulan yang disebutkan tadi, yang Imam Muslim sebut tadi, ada dalam terjemahan ini nama-namanya. Ini semuanya orang-orang yang tertuduh dan ditinggalkan, yang tidak dipakai oleh ulama-ulama hadis. Kita tidak perlu menghiraukan mereka ini, mengambil hadis mereka kerana terlalu lemahnya mereka dan masyhurnya mereka dalam mencipta mereka hadis-hadis. Seperti Abdullah bin Miswar, Abdullah bin Miswar Abi Ja'far Al-Madaini, Amr bin Khalid Abdul Quddus Asy-Syami. Di sini Imam Nawawi tak sebut semua, dia sebut sebahagian. Misalnya Abdul Quddus Asy-Syami, itu Abdul Quddus bin Habib. Dia ni meriwayatkan daripada Ikrimah dan lain-lain. Kata Ibnu Abi Hatim, qala Amr bin Ali Al-Fallas, ajma'a ahlul ilm ala tarki hadithi. Ahli ilmu hadis ijma', tak mahu pakai hadis dia. Itulah yang disebut oleh Imam Muslim tadi. Orang tadi, Imam Nawawi tidak bincangkan tentang setiap orang daripada mereka, dia hanya pilih-pilih saja. Misalnya Abdul Quddus ini orang yang disepakati ahli ilmu tak mahu pakai hadis ni. Jadi Imam Muslim tak ambil lah daripada orang-orang macam ni. Inilah Abdul Quddus yang dimaksudkan oleh Muslim. Sebab ada lagi Abdul Quddus yang bagus, yang ini tak bagus. Ini ahli ilmu tak pakai. Dia kata, adapun
mengikut ulama rijal hadis. Ada seorang lagi, Abdul Quddus, tapi dia thiqah. Abdul Quddus ni Abdul Quddus bin Al-Hajjaj Abul Mughirah Al-Khawlani Al-Syami Al-Himsi. Dia sempat mendengar Safwan bin Amr bin Auza'i dan lain-lain. Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan orang lain yang disebut di sini menerima hadis daripadanya. Ramai lagi tokoh-tokoh hadis dan hafiz-hafiz hadis menerima hadis daripadanya. Ahmad bin Abdullah Al-Ijli dan Daraqutni dan lain-lain kata dia ni thiqah. Dan Imam Bukhari ada meriwayatkan hadisnya, Bukhari dan Muslim ada meriwayatkan hadis dia ni dalam sahih mereka masing-masing. Ada. Setakat itu Imam Nawawi sebut. Jadi kalau kita nak ringkas memadai dah tu. Tapi kalau tengok dalam kitab-kitab lain lagi, banyak lagi bincang. Setiap orang tu yang disebut tu apa latar belakangnya disebutkan. Ringkas ceritanya, Imam Muslim tak akan ambil hadis-hadis orang-orang yang dipertikaikan oleh ulama, terutamanya lebih ramai yang mengatakan dia ni tak baguslah dalam apa-apa sudut, tak bagus. Imam Muslim tak ambil riwayat mereka untuk dimasukkan dalam Sahih Muslim. Lepas tu dia kata ada pun Muhammad bin Sa'id Al-Maslub Dimashqi, kunianya gini-gini dia sebut, tak apalah. Kita ambil yang perlu saja. Kata Abu Hatim Ar-Razi matrukul hadis. Dia ni matrukul hadis, orang tak pakailah hadis dia. Ulama tak mau terima hadis dia. Qutila wa sulliba fi zandaqah, bahkan dia telah dibunuh dan disalib kerana fahaman zindiknya. Mana ini dari segi fahaman dia tu, akidah dia tu pun tak betul. Dia mereka hadis macam-macam sebarkan dalam masyarakat. Jadi sehingganya khalifah pada di zaman itu, ini disebut sini, kata Ahmad bin Hanbal qatalahu Abu Ja'far fi Zandaqah. Abu Ja'far salah seorang khalifah Abbasiyah, bunuh dia kerana fahaman zindiknya itu, fahaman dia yang merosakkan akidah orang ramai, dan dia duk sebar hadis-hadis maudhu' ni sampai habis jadi bercelaru. Dia kata hadithuhu maudhu'. Khalid bin Yazid kata saya pernah dengar dia kata, ini fahaman dia lah, pegangan dia, cara dia. Dia kata kalau sesuatu tu, kata-kata tu bagus, ada pengajaran, kalau kita kata dalam lam ara ba'san an aj'ala lahu isnadan, saya fikir tak ada apa masalah pun kalau kita nak reka sanad untuk kata-kata tu. Dia buat begitu. Inilah cara dia. Inilah cara dia. Dia bahaya. Itu sebab dia dibunuh dan disalib. Kerajaan Islam dulu dijaga betul benda-benda macam ni. Kalau macam kemudian ni ikut buat apa pun tak ada apa, sedap hati. Tapi macam kita sekarang ni, alhamdulillah, bagaimanapun lebih bertuah dari segi kaedah-kaedah tu sudah kemas, dan banyak perkara dah sudah disebutkan oleh ulama-ulama dahulu, diselesaikan oleh ulama-ulama dahulu. Jadi tak ada banyak masalah juga. Walaupun kita lemah dalam banyak perkara, mungkin dalam tindakan pihak pemerintah misalnya kita kata tak ada, tapi dari sudut lain kita terpelihara lah, sebab adanya ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang dapat menjelaskan kepalsuan benda-benda macam ni. Kemudian dia sebut Riyadh bin Ibrahim, kunianya begini-gini. Kata Bukhari dalam tarikhnya, tarakuhu, mereka tak pakai hadis dia. Mereka tu maksudnya ulama hadis lah. Jadi yang macam ni Imam Muslim tak ambil. Imam Muslim tak masukkan dalam kitabnya. Kemudian disebut lagi beberapa nama, tapi dia tak bincangkan semualah. Nama-nama yang disebut oleh Muslim tu dengan secara terperinci dia tak sebut semua. Dia tak sebut semua. Tetapi dalam satu lagi kitab yang ada dengan saya ni, Syarah Muqaddimah Muslim, tapi dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Urdu. Dalam ni banyaklah dia sebut setiap orang yang disebut oleh
Muslim ini dia sebut dengan secara terperinci berdasarkan kitab-kitab rijal hadis. Abdullah bin Muharrar, Amiri, Jazari, siapa ni banyaklah dia cerita. Imam Nawawi cuma pilih-pilih. Itu sebenarnya sudah memadai, cukup dah. Dia nak isyarat kepada orang-orang ni adalah orang-orang yang teruk dan dipertikaikan oleh ulama. Orang-orang yang macam ni Imam Muslim tak ambil. Tak adalah hadis-hadis dalam kitab dia tu dia ambil daripada orang-orang macam ni. Kalau kita nak penjelasan tentang setiap orang yang disebut oleh Muslim itu dengan lebih terperinci, kena baca kitab macam kitab-kitab ni lah. Kena baca situ lah. Kalau sekadar syarah Nawawi itu dia ringkas, memang ringkas, tapi sebenarnya sudah memadai. Kemudian Imam Nawawi sebut di sini sehubungan dengan ni, dia sebut tentang hadis maudhu'. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang terkenal dalam mereka hadis-hadis palsu dan dalam menyebar hadis-hadis palsu ini. Apa itu hadis maudhu'? Jadi Imam Nawawi cuba perkenalkan sedikit. Dia sebut sini, al-hadithul maudhu' fa huwa al-mukhtalaq al-masnu'. Hadis rekaan lah, hadis palsu lah. Kadang-kadang seorang yang mereka hadis itu dia ambil ucapan seseorang lah. Kemudian dia jadikan sebagai hadis. Dia perkenalkan, popularkan sebagai hadis. Baru dia ada di antara kita mungkin ada yang bertanya tu ada di sini, tapi saya tak sempat jawab baru ni. Soalan tu bertindih-tindih banyak. Dia tanya tentang satu hadis misalnya. Macam ni lah ceritanya. Kita ni lebih kurang, maksud dia sebut kita ni satu puak golongan yang tidak makan kecuali bila lapar. Bila kita makan, kita tak makan sampai kenyang. Wa idza akalna fala nashba'. Begitu. Selalu juga kita dengarkan dalam khutbah-khutbah baca oleh imam. Disebut inna qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna fala nashba'. Lebih kurang begitu. Jadi apa kedudukannya? Kedudukannya macam ni. Termasuk dalam yang ni lah. Ni ucapan seseorang, mungkin doktor kau, mana-mana tabib, sebab dia fikir orang yang nasihat ni kena macam itulah caranya, disiplinnya. Tapi dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu saya sendiri pernah dengar, tapi masa budak-budak dululah. Kalau sekarang ni saya tegur, insya-Allah tegur. Kalau saya tahu dia kenal, saya tegur. Tapi masa dulu kita mana tahu. Acap kali dia baca dalam khutbahnya. Khutbah tu ditulis lah. Khutbah tu kira daripada pihak yang bertanggungjawab lah. Sebab bertulis, diedarkan kepada imam-imam tu. Benda-benda macam ni. Inilah yang Imam Nawawi sebut, kadang-kadang mereka ni dia ambil ucapan seseorang, orang lain, cuma dikatakan ini hadis Nabi SAW. Kadang-kadang dia reka sendiri, ada juga. Lepas tu dia kata ini hadis Nabi SAW. Dia reka, kemudian dia masukkan sanad-sanad tertentu. Boleh jadi juga sanad itu kira-kiranya mengelirukan. Inilah sebab itulah disiplin ilmu ni sangat perlu kita jaga. Kalau tak jaga, susah, tersebar dengan meluas benda-benda macam ni. Ada tadi pun saya tak sempat juga nak jawab tentang apa ni telaga Barhut apa tu. Itu pun termasuk dalam yang ni juga sebenarnya. Tak boleh kita imam Muslim kata la natasyaghal. Mana kita tidak menyibukkan diri. Tak perlu kita hiraukan hadis-hadis seumpama ini. Kadang-kadang disebutnya, kata ada dalam kitab-kitab ulama besar. Ada dalam kitab ulama besar, tak ada jaminan lagi iaitu tidak hadis palsu. Kadang-kadang orang dia akan sebut, orang ni dia sebut macam mana, itu perlu tahu dulu apa lafaznya. Kadang-kadang dia nak buat contoh saja, kita kata dia sebut. Itu boleh mengelirukan. Jadi kena berhati-hatilah
dalam perkara seumpama ini, sebab berat sangat dosa menyebarkan hadis-hadis maudhu' ni. Berat sangat dosa. Mengikut Imamul Haramain, jadi kafir kalau dengan sengaja. Dia sedar, dia tahu itu, tapi dia sebar juga, jadi kafir. Ulama-ulama lain walaupun tak sampai begitu, tapi mereka tetap mengatakan ini adalah salah satu dosa besar. Bagi saya nampak imam-imam, maaflah kalau ada tu, saya tidak maksudkan diri dia peribadi, tidak, tapi keadaan yang berlaku tu mengecewakan sangat. Ustaz dia bagus dah dari segi dia tak buat dosa, dia tak buat maksiat, tapi dia ada penyakit ini. Bila ada penyakit ini, pada hakikatnya dia melakukan dosa besar juga. Itu yang kita takut. Itu yang sebabnya Imam Muslim ni sebelum dia kemukakan hadis-hadis dalam sahihnya, dia buat muqaddimah dahulu. Muqaddimah ni perlu dihadam betul-betul, perlu difahami apa sebab dia tak kemukakan hadis-hadis mereka itu, apa sebab. Sebab mereka ni tak boleh dipertanggungjawabkan, ikut suka hati saja, tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak daripada hadis-hadis maudhu' atau kebanyakannya, kata Imam Nawawi, sebenarnya boleh kita kesan kelemahannya melalui lafaz-lafaznya. Perkataan-perkataan dia tu sendiri sudah menunjukkan kelemahannya. Benda ni tak masuk akal. Kalau kita baca hadis-hadis maudhu', dia ada kitab pula, dalam kitab-kitab hadis ni satu bahagian hadis-hadis maudhu' saja. Perlu juga kita baca. Kalau orang yang nak mendalami hadis, dia kena baca yang sahih. Macam mana sifatnya, rasanya macam mana, warnanya nampak macam mana. Dan kena baca juga yang maudhu' macam mana. Beza jauh kepada orang yang ahli. Misalnya kepada orang yang biasa mengajar Quran, dia tidak hafiz sekalipun, dia akan rasa ini bukan Quran kalau orang baca. Bahkan kalau orang baca salah, dia tahu, padahal dia tidak hafiz, dengan sebab biasa. Berbeza dari segi lafaz dia tu. Kemudian apa lagi kalau kita mengambil tengok dari sudut ilmu alatnya, dari sudut nahunya dan sebagainya, lagi banyaklah kita boleh kesan. Kadang-kadang biasa ni pun tak masuk akal. Al-Badhinjan 5 ukilalahu. Buah turung tu menjadi penawar kepada maksud orang makan tu. Apa dia nak buat apa, dia sakit apa, akan sembuh. Jadi penawar terung tu, sebab dia jual terung. Dia jual terung, jadi dia pun kata begitu, terung ni serba baiklah, khasiat dia untuk segala penyakit. Kita makan untuk apa? Kalau kita demam, untuk menghilangkan demam, hilang. Kalau kita kanser, hilang kanser tu, ikut niat kita. Macam air zam-zam pula, ma'u zam-zam 5 syuriba lahu. Itu ada yang sahih, itu ada. Tapi kalau ni terung ni tak ada. Jadi nampak sangat dia nak melakukan bagai dia jual tu. Benda-benda tak masuk akal. Lepas tu dia sebut, ini Imam Nawawi sebut, semua ulama hadis sama, lebih kurang sama je. Jadi kita baca satu, ini contoh cukup dah. Cukup dah. Dia kata wa'lam anna ta'ammuda wad'il hadith haramun bi ijma'il muslimin alladhina yu'taddu bihim fil ijma'. Ketahuilah, sengaja mereka hadis itu adalah haram menurut ijma' ulama yang dipakai, yang boleh diambil kira. Tak kira ada juga ulama yang tapi tak boleh pakai, tak kira. Ulama-ulama yang muktabar, yang diakui sepanjang masa, semua mereka sepakat. Wa syadzat al-karramiyah al-firqatul mubtadi'ah fajawazat wad'ahu fi at-targhib wat-tarhib waz-zuhd.
Ini pendapat ganjil puak-puak Karramiyah, ahli bid'ah. Dia kata boleh kita reka hadis, harus boleh, dengan maksud untuk targhib dan tarhib, dengan maksud untuk menggalakkan orang melakukan kebaikan, kebajikan, dengan maksud untuk menakut-nakutkan orang daripada melakukan sesuatu maksiat ataupun dosa. Boleh reka hadis. Sebab itulah kita dapati banyak hadis-hadis targhib dan tarhib ni, fadail ni, banyak benda-benda mengaru. Sebab adanya golongan macam ni, dia menganggap harus, sebab niat dia baik, nak suruh orang ni misalnya fadilah Quran, jadi rajin belajar Quran lah. Jadi dia reka banyak lah, reka maudhu' saja. Dan benda-benda ni orang keliru. Sebab apa? Sebab dalam kitab tafsir yang hebat-hebat, pengarang-pengarangnya yang masyhur memang handal lah, macam Baydawi, Zamakhsyari dan lain-lain. Dia ada tu, yang ni di awal, yang ni di akhir sebut kelebihan sesuatu surah, setiap surah, dia ada sebut. Padahalnya kebanyakannya mengaru hadis palsu. Sebab itu kita tak boleh semata-mata nak tengok, oh ini dia ahli tafsir, tak boleh. Kena tengok dulu. Tapi sekarang ni alhamdulillah sudah ramai dah di mana-mana atau dunia, ulama-ulama sudah sedar benda-benda macam ni, dan mereka berhati-hati apabila menulis. Dia tak banyak dah benda-benda macam ni, komen ada. Tapi kalau dulu-dulu, banyak sangat benda-benda macam ni. Dia tak ambil berat, pandang ringan. Itulah sebab tersebar dengan meluas dalam masyarakat benda-benda yang karu. Tentang kezuhudan, boleh direka hadis. Nak suruh orang ni ingatkan akhirat, tidak leka sangat dengan dunia. Jadi kita boleh reka hadis. Ini fahaman puak-puak ni. Tak boleh. Kita ahli sunnah tak boleh. Walaupun maksud kita baik macam mana pun tak boleh. Dosa besar. Maksud baik pun tak boleh. Cukup dengan yang ada saja, yang sahih. Kemudian dia sebut, cara ni yang seperti ini diikuti oleh orang-orang yang jahil, yang masyhur dengan zuhad, ahli-ahli zahid, ahli-ahli ibadat. Mereka ni masyhur selalu menyebarkan benda-benda macam ni. Memang tidak pelik kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, biasa jumpa dengan hadis-hadis maudhu' ni. Mereka main-main, main-main. Hampir tidak ada kalau kitab tasawuf yang besar-besar lah, yang hebat-hebat menjadi rujukan, yang tidak ada hadis maudhu'. Boleh kata begitu. Inilah yang Imam Nawawi sebut puak-puak zuhad, puak-puak zuhud, orang-orang yang zahid. Jadi kesan dia besar. Jadi orang Islam ni tinggal dunia. Sebab itu ramai dahulu, zaman dahulu, orang Islam ni dia pergi lari ke dalam gunung, ke dalam gua, pergi betapa saja tinggal dunia. Sebab ni benda terpedaya dengan benda-benda ni. Padahal Islam tidak menghendaki begitu. Islam tidak menghendaki begitu. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah dia pergi Mekah pun bandar, bukan lari dalam hutan. Dia pergi ke Madinah dia sendiri yang bubuh nama Madinah tu, maknanya bandar. Bukan nak lari ke hulu ataupun ke dalam gua, tak ada macam tu. Cuba tengok umat Islam bekerja di mana-mana daripada dulu. Ulama-ulama besar di bandar, sebab di bandar orang ramai. Orang ramai, pusat di situlah. Cuba kita tengok Baghdad, bandar, situ pusat ilmu. Cordova di Andalusia, bandar, di situlah ulama-ulama ramai. Dan Shah Waliullah Delhi, ibu negara tu, di situlah dia buka pusat pengajian dia. Dia bukan jenis lari. Ada pun yang jenis lari ni, dia terpengaruh dengan cerita-cerita macam ni. Di mana kita tak boleh fikir untuk besok, apatah lagi untuk setahun. Untuk besok pun tak boleh fikir. Untuk besok tak boleh fikir, untuk petang nanti pun tak boleh fikir. Kalau fikir pada dunia, sampai begitu sekali. Kesannya teruk umat Islam teruk.
apa ni, targhiban fil khair fi za'mihimul batil. Tujuan dia reka hadis-hadis ini dan sebar hadis-hadis ini untuk menggalakkan orang buat kebajikan, buat ibadat dan sebagainya, pada dakwaan mereka yang karut itu. Imam Nawawi kata karut, tak betul begitu. Wa hadhihi ghabawatun zahirah wa jahalatun mutanahiyah. Ini cara yang seperti ini terlajak bodoh, kata dia. Nampak nyata sangat kebodohannya dan jahil, terlajak jahil ini, cara macam ni. Itu yang Imam Nawawi kata kepada golongan seperti ini. Cukup untuk menolak golongan ini, kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cukup, kata dia. Hadis itu sahaja pun sudah cukup. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, berarti dia telah menempah, menyediakan tempatnya di neraka. Itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Tak apa, kita baca sinilah asasnya yang Melayu tu kan. Di antara tanda kemungkaran hadis, seorang perawi adalah dapat diketahui. Kemungkaran hadis seorang perawi adalah dapat diketahui jika bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat, atau diterima, atau paling tidak jika tidak sejalan dengan para perawi yang lebih thiqah. Sehingga apabila kondisinya demikian, maka hadisnya tersebut ditinggalkan, tidak diterima dan tidak pula digunakan. Contoh para perawi yang mungkar adalah seperti Abdullah bin Muharrir. Abdullah bin Muharrir, dalam syarah Nawawi dia sebut Muharrar, tak apalah. Yahya bin Abi Unaisah, Al-Jarrah bin Minhal, Abul Atuf, Abbad bin Kathir, Husain bin Abdullah bin Dumairah, Umar bin Suhban, dan masih banyak yang lainnya. Jadi dia sebut nama tu terang. Kalau tak sebut, orang keliru, nanti orang terpedaya pula. Riwayat yang mereka keluarkan tidak terlalu kami perhatikan dan tidak mentakhrijkannya. Imam Muslim tak ambil. Hal ini dikarenakan ketetapan para ulama hadis adalah sebuah hadis diperhitungkan jika para perawinya thiqah dan seorang yang hafiz. Jika mereka mempunyai syarat-syarat sebagai seorang yang thiqah, lalu terdapat penambahan dari mereka, maka penambahan tersebut dapat diterima. Jadi ini di sini Imam Muslim nak menceritakan tentang hadis mungkar. Hadis mungkar, bila perawi itu perawi yang tidak dipercayai, perawi yang bermasalah, dia akan timbul hadis mungkar. Di sini ini satu istilah, bukan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Munkar itu lain, ini munkar lain. Ini munkar dalam hadis ni. Jadi dia kata di antara tanda kemungkaran hadis, mana hadis itu mungkar, tandanya ialah seorang perawi dapat, ini bahasa dia ni agak susah sikit lah, tak apalah, tapi kita boleh fahamkan. Diketahui jika bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Seorang perawi itu dia sendiri adalah perawi yang lemah, dhaif. Bila riwayat dia bercanggah dengan riwayat orang lain yang thiqah, maka riwayat dia tu orang panggil riwayat mungkar. Itulah nak cerita itulah. Jadi riwayat yang mungkar macam tu Imam Muslim tak terima, dan semua ulama kata kita tak boleh pakai yang macam tu. Kalau dia tu sesuai dengan riwayat orang yang lebih thiqah, itu tak apa, boleh terima. Dia jadi kuatlah sikit, naik sikit taraf dia tu. Tapi kalau bercanggah, tak boleh. Itulah jadi hadis mungkar. Hadis mungkar pada hakikatnya
kalau dalam ta'rifnya, ma rawahu ad-dha'if mukhalifan lithiqah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang bercanggah dengan perawi thiqah. Itulah hadis munkar. Dhaif lah, hakikatnya dhaif. Tetapi kalau orang tu thiqah, kata dia, kalau seorang tu thiqah, perawi tu baik, bagus, hafiz, tiba-tiba riwayat dia tu bercanggah dengan riwayat ramai-ramai yang lain, tetapi yang bercanggah tu sebenarnya tidak ada percanggah, ada penambahan sedikit, itu boleh diterima lagi, kata dia. Itu dipanggil dalam istilahnya ziyadatul thiqah, dan ziyadatul thiqah maqbulah, boleh diterima. Jadi di sini Imam Nawawi sebut Imam Nawawi sebut maksud Imam Muslim ni, di sini dia kata ni, di sini dalam syarahnya, hadza alladhi dzakarahu rahimahullah huwa ma'na al-munkar 'inda al-muhaddithin, yani bihi al-munkar al-mardud, fa innahum qad yutliquna al-munkar 'ala infirad الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود. Yang Imam Muslim sebut inilah munkar mengikut istilah muhaddithin, kata dia. Ada lagi satu istilah munkar, tapi sebenarnya bukan munkar yang dhaif. Yang Imam Muslim sebut ini munkar yang dhaif. Ada juga kadang-kadang ulama gunakan istilah munkar ini untuk satu hadis yang mutafarrid, seorang perawi thiqah dalam mengemukakannya. Kalau macam tu, mutafarrid itu dia tidak dhaif. Kalau macam tu, dia sendiri saja, dia tidak bercanggah dengan siapa-siapa, tapi dia saja, dalam riwayat dia saja ada benda ni, mutafarrid, tapi dia orang kuat, tak jadi masalah, tak apa. Kadang-kadang disebut mungkar juga, tapi yang Imam Muslim sebut di sini sebagai mungkar bukan yang itu. Ini maksudnya mungkar yang mardud. Kalau dia tu bersendirian, keseorangan dalam meriwayatkan sesuatu hadis, sedangkan dia tu thiqah, itu bukan mungkar yang mardud, kata dia. Idza kana thiqah dhabitan mutqinan, dengan syarat dia tu seorang perawi yang thiqah, dhabit dan mutqin, seorang perawi yang kemah. Itu tidak mungkar yang mardud. Yang Imam Muslim sebut ni mungkar yang mardud. Yang mungkar yang mardud tadilah yang kita sebut tadi tu. Ini dia sebut yang mungkar yang mardud ni, wa alamatul munkar, wa kadzalika man al-ghalibu ala hadithihi al-munkar. Begitu juga hadis orang yang kebanyakan hadisnya mungkar, itu kami tak ambil, kata Imam Muslim. Awil ghalat, atau kebanyakan hadis yang diriwayatkannya banyak mengandungi kesilapan, kesalahan di sana sini, itu orang macam tu pun kami tak ambil juga, kata Imam Muslim. Amsakna aidan an hadithihim, kami tak ambil hadis mereka ini. Lepas tu dia cerita, dia sebut mungkar, orang yang hadisnya lebih banyak mungkar. Apa itu mungkar? Wa alamatul munkar fi hadithil muhaddith, alamat mungkar itulah yang kita baca tadi, apabila dikemukakan riwayatnya dibandingkan dengan riwayat orang lain dari kalangan ahli al-hifz war ridha, dan orang-orang yang disenangi, diterima oleh ulama-ulama, khalafat riwayatuhu riwayatahum, jadi riwayatnya itu bercanggah dengan riwayat orang-orang lain, itulah yang mungkar. Aw lam takad tuwafiquha, ataupun susah kita nak cari hadis-hadis dia yang menyamai riwayat orang-orang yang baik-baik, susah kita nak cari. Kalau orang macam ni kami tak terima, kata Imam Muslim. Jadi kata dia,
فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. Kalau begitu keadaannya, ini macam tak ada terjemah je kan? Tak ada pula tadi. Ada. Ini dia kata, sehingga apabila kondisinya demikian, maka hadisnya tersebut ditinggalkan, tidak diterima dan tidak pula digunakan. Ini ada. Kalau orang macam tu, hadis dia kebanyakannya begitu, maka kana mahjur al hadis, perawi ini tidak dipakai hadisnya, tidak diterima hadisnya, dan tidak dipakai riwayat-riwayatnya itu. Ini kaedah yang Imam Muslim berikan kepada kita sebagai panduan. Dan orang-orang yang selamat sekarang ni, sampai sekarang ni pun dia pakai kaedah inilah. Dia jaga betul kaedah ini. Kalau tidak, kena kita. Yang karut-karut tu tersebar. Dan biasanya yang karut-karut tu dia datang daripada perawi-perawi macam ni yang dia sebut tadi. Jadi ini tak boleh dibiarkan. Imam Muslim sebut, ni orang semua ni warak, takut kepada Allah SWT semua ni, tapi dia terpaksa sebut nama-nama tu dengan jelas, dengan terang, supaya kita semua berhati-hati, beringat dengan golongan ini. Lalu dia sebutlah, famin hadha ad-darb min al-muhaddithin. Tapi muhaddithin juga, jangan kita ingat muhaddithin ni semua baik. Tidak. Yang karut pun ramai juga muhaddithin. Dia sebut muhaddithin jenis ini, antaranya Abdullah bin Muharrar, Yahya bin Abi Unaisah, dan lain-lain dia disebut tu. Imam Nawawi sebut ringkas saja, dia tidak sebut dengan terperinci tentang tiap-tiap orang perawi itu, dia tak sebut dengan terperinci. Cuma dalam kitab-kitab lain boleh dilihat lah, boleh dilihat. Jadi dua perkara di sini. Satu, Imam Muslim nak bagi pengetahuan tentang hadis mungkar kepada kita dan perawi-perawi mungkar itu macam mana. Satu. Yang kedua, perawi thiqah, apabila dia meriwayatkan sesuatu yang lebih daripada riwayat orang lain. Orang lain tak ada lebihan itu, dia ada lebihan itu sikit, boleh diterima ke tidak? Imam Muslim kata boleh, dengan syarat dia ni seorang yang thiqah, dhabit dan mutqin. Dengan syarat itu boleh diterima. Adapun perawi semacam Az-Zuhri yang terkenal dengan kemuliaannya dan banyaknya sahabat-sahabatnya yang hafiz dan teliti dalam hal hadis, begitu juga Hisham bin Urwah, maka keduanya menurut ahli hadis dapat diterima. Namun ada perawi yang tidak thiqah, meriwayatkan hadis dari keduanya atau salah satu dari mereka, maka hadis semacam ini tidak dapat diterima. Jadi dia sebut antara perawi tokoh-tokoh ni ada juga yang secara umumnya ulama menerima baik dia, macam Zuhri dan Urwah bin Az-Zubair. Ini muhaddis di peringkat awal lah, di zaman tabi'in. Diterima riwayat mereka. Tapi oleh kerana ada juga perawi-perawi kemudian ni yang bermasalah tadi, dia yang meriwayatkan daripada Zuhri, jadi hadis Zuhri, hadis Urwah bin Az-Zubair jadi rosak. Kalau begitu kita tak boleh pakai juga. Jangan kita tengok dalam sanad itu ada Zuhri saja, habis kita dakat terus. Jangan. Tengok dulu yang lain-lain. Sebab dia bukan kita bergantung dengan Zuhri saja. Nak sampai kepada mana-mana pengarang kitab itu, dia ada lagi perawi-perawi yang lain. Tengok dulu. Tapi kalau nak ke atas peribadi dia sendiri itu, sudah boleh diterima, itu perawi yang baik, perawi yang mulia, dihormati. Cuma kita kena tengok lagi, jangan tengok dia saja, tengok yang lain.
Ataupun kalau riwayat dia tu, tengok dia di sini dia sebut secara umum, padahalnya Zuhri kalau riwayat mursal dia karrih. Ulama kata riwayat mursal Zuhri seperti angin, tak boleh nak pegang. Jadi riwayat mursal dia tu dhaif. Kena tengok pula riwayat dia yang macam mana, yang muktabar. Kalau yang mursal, walaupun dia hebat, orang tak pakai. Tak pakai, tak boleh pegang. Itu riwayat Zuhri. Macam mursal Hasan Basri, itu tak boleh pakai. Walaupun Hasan Basri seorang imam mujtahid yang hebat, dia ada pula benda ni boleh diterima, benda ni tak boleh diterima. Ini semua dibincangkan dalam ulumul hadis, dalam ilmu hadis. Jadi bergantung kepada perawi yang lain. Sama juga kalau kita tengok hadis-hadis dalam kitab-kitab utama kita, Imam Tirmizi kemukakan hadis itu. Jangan kita kata hadis ni bagus mesti sebab ada dalam Tirmizi dan Imam Tirmizi terima, Imam Tirmizi meriwayatkannya. Itu silap. Kalau macam tu silap. Yang kita kena tengok lagi selain daripada Tirmizi itu, sanad dia. Dalam sanad dia tu ada ke orang-orang yang bermasalah macam tadi yang Imam Muslim sebut tu? Kalau ada, tak ada guna ada Imam Tirmizi pun. Tak ada guna untuk kita nak pakai hadis itu. Imam Tirmizi itu sendiri dia bawa hadis macam tu, dia ada maksud dia. Jangan pula kita kata Imam Tirmizi ni tak pandai pula. Kenapa dia ambil hadis daripada perawi-perawi yang lemah? Sebab tu kita kena belajar kitab dia tu, barulah kita tahu cara dia. Dia bukan semata-mata nak kemukakan hadis yang boleh dibuat hujah. Banyak daripada hadis-hadis dalam kitab Tirmizi itu dia nak cerita, dia nak perkenalkan perawi kepada kita. Itu yang ramai orang tak sedar, orang tak tahu. Dia ingat bila Imam Tirmizi terima hadis itu, perawi ini ada, bermakna Imam Tirmizi mengiktiraf perawi itu. Silap sekali kalau macam tu. Silap. Macam mana dia iktiraf? Sedangkan dalam kitab dia tu sendiri, setelah dia kemukakan hadis orang-orang berkenaan, dia kata perawi ini dhaif. Mana dia tak boleh terima. Dia nak bagi peringatan kepada kita. Kalau dia bawa perawi-perawi macam Bukhari saja, kita tak akan bertemu dengan perawi yang lemah ni bila kita nak kenal. Kemudian macam mana warna dia tu, macam mana rasa dia tu, kita dapat kesan bila kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang macam ni. Macam mana sifat riwayat dia tu, tak jelas, saling bercanggah sama sendiri, bercanggah dengan riwayat lain. Itu sifat dia. Kalau kamu perhati kenapa begini, tengok dalam sanad dia siapa ada. Itu cara dia, itu tujuan dia. Dan dia sebut perawi-perawi dia tu, perawi ni macam mana. Dan dia ajar pula kita, hadis ini hasan, hadis ini gharib. Nak membiasakan kita dengan hadis-hadis dhaif itu macam mana sifatnya. Itu tujuan dia. Bukan dia sengaja nak membanyakkan hadis dhaif. Tidak maksud itu. Kami telah berusaha menjelaskan beberapa hal yang diperlukan oleh para pencinta ilmu, bisa menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh para ahli hadis. Dan kami akan menambahkan penjelasan dan keterangan dalam beberapa bahagian dalam kitab ini pada saat menyebutkan adanya kecacatan dalam sesebuah hadis. Kalau ada nanti, kata dia, saya kemukakan hadis, ada di mana-mana sudut kelemahan dia, percanggahan kau dengan mana-mana riwayat, saya akan isyaratkan. Kalau ada, kadang-kadang perawi yang baik-baik pun dia ada juga dia bercanggah dengan riwayat orang lain. Dia bercanggah tu kerana kekeliruan dia. Dia boleh keliru juga, dia boleh terlupa juga. Sebab perawi-perawi ni manusia, dia bukan malaikat. Walaupun kata dia ni seorang yang mutqin, yang kemas, yang hafiz, thiqah dan macam-macam lagi, dia boleh tersalah. Dia boleh tersalah. Dengan sebab itu, selalu juga ulama-ulama dia kritik. Macam Imam Malik sekalipun, ini keliru Imam Malik, kata dia. Tapi jaranglah biasanya orang kata keliru tu sebenarnya tak keliru. Tak keliru. Yang kelirunya orang yang kata begitu. Tapi ada yang memang betul, memang dia keliru sungguh. Jadi benda-benda macam ni boleh berlaku. Boleh berlaku. Akhirnya semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu
Kalaulah bukan kenyataan yang kami lihat berupa sikap buruk dari orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai muhaddis, iaitu yang suka mengeluarkan hadis-hadis dhaif dan riwayat-riwayat mungkar, serta sikap mereka yang tidak mengindahkan pengetahuan tentang khabar-khabar sahih yang masyhur, yang dinukil dari orang-orang thiqah yang dikenal dengan kejujuran dan amanahnya, seperti Malik bin Anas, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al-Khattan, Abdurrahman bin Mahdi, dan selain mereka dari kalangan imam ahli hadis, niscaya akan mudah bagi kami menyelesaikan apa yang diinginkan. Jadi Imam Muslim kemukakan ini, kaedah ni dia buat Sahih Muslim itu untuk melawan, untuk mengemukakan kepada masyarakat satu contoh hadis yang sahih, nak mengimbangi yang tersebar di kalangan masyarakat yang kau yang dhaif, yang dhaif apa semua tu banyak sangat tersebar dengan meluas di kalangan masyarakat dan disebarkan oleh orang-orang yang kononnya muhaddis, tapi dia suka sangat riwayat-riwayat macam tu. Jadi itulah sebab yang mendorong dia tulis kitab Sahih Muslim tu. Akan tetapi dengan tujuan memberitahukan kepadamu tentang perbuatan suatu kaum yang menyebarkan khabar-khabar mungkar dengan sanad-sanad yang dhaif dan majhul, serta tuduhan fitnah mereka kepada orang-orang awam yang tidak mengetahui aib-aibnya, maka terbetik dalam lubuk hati kami untuk merealisasikan apa-apa yang engkau harapkan. Jadi murid dia minta dengan dia lah supaya karang satu kitab yang macam ni. Jadi dia pun terfikirlah, oleh kerana tersebar dengan meluas berapa banyak hadis-hadis yang tidak sahih, dan itu dipakai oleh orang-orang yang jahil, tak tahu, tak ada pengetahuan tentang hadis, kesianlah tengok kepada mereka. Itulah sebabnya Imam Muslim tampil menulis Sahih Muslim, dan sebelum itu sebagai pendahuluannya dia kemukakan muqaddimahnya. Jadi muqaddimah ni banyak lagi, tak habis lagi, cuma habis di sini, bahagian ni habis. Nanti kita akan masuk dalam bahagian yang lain pula, bab wajibnya meriwayatkan hadis dari orang-orang yang thiqah dan meninggalkan para pendusta, serta peringatan keras bagi orang yang berdusta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua sebagai panduan yang diberikan oleh Imam Muslim kepada umat kemudian. Bukan Imam Muslim saja sebenarnya, tapi dia salah seorang tokoh besar. Ramai lagi orang-orang lain yang juga buat kerja yang sama. Dengan sebab ada orang-orang macam ni lah, maka umat ini jadi selamat sampai sekarang ni. Yang baik itu lebih ramai, lebih banyak terpelihara daripada yang karut tu. Yang karut tu walaupun banyak, tapi apabila dia berhadapan dengan yang sahih, dia tidak dapat bertahan lama. Tapi sementara datang yang itu, itulah yang bahayanya. Bila sudah datang, dia tak boleh bertahan. Tapi kalau tak sampai ke sesuatu tempat, tersebar dengan meluas, hadis-hadis dhaif dan maudhu' ni dijadikan sebagai budaya dalam masyarakat, maka itu susahlah. Susah juga. Sebab kepercayaan orang ni, hadis ni dia ingat sama. Jadi yang dia pakai itu pun hadis juga. Apalagi kalau orang yang pergi cerita tu orang-orang yang tidak terkenal, orang yang baru-baru misalnya, jadi tawar, dia tak pakai. Dalam keadaan sebenarnya dia bukan menolak Nabi SAW. Sebenarnya kalau dia sedar, dengan sedar begitu menolak, bermakna dia tak mahu Islam lah. Tapi tidak begitu. Dia ingat yang dia belajar tu daripada guru yang hebat juga dulu. Dia ingat betul dah yang dia pegang. Jadi untuk apa lagi nak berubahnya? Untuk nak dibaikinya. Jangan kamu yang baru belajar tu, yang muda lagi tu, yang lebih betul, lebih pandai daripada dia. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Apabila tersebar yang karut, dia susah juga. Kita nak hapuskan, nak basmikan penyakit ini susah juga. Makan masa lah, makan masa. Tetapi kalau kita pergi, bagi saya lah, saya nampak kalau pergi dengan cara ni, hadis-hadis sahih ni, dengan cara pengajian hadis yang betul, insya-Allah penyakit ini
akan sembuh. InsyaAllah. Lambat bangat tu bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan lah. Keadaan tak sama kan. Orang pun tak sama, masyarakat pun tak sama. Jadi dia bergantung kepada keadaan. Tapi inilah penawarnya. Jadi rasanya setakat itulah. Sebelum kita pergi ke tajuk lain ni jadi panjang pula. Setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallah. Jazakallahu khairan katsiran pada Guru Maulana Syekh. Kita buka untuk sesi soal jawab. Soalannya, dalam suatu riwayat jika ada salah seorang perawi yang waham menyebut nama perawi ataupun kunyah seorang perawi yang di atasnya, tidakkah ada kemungkinan dia akan terkeliru juga meriwayatkan lafaz saja? Sekali lagi. Dalam sesuatu riwayat, jika ada perawi dalam sanad dia terkeliru menyebut nama perawi yang di atasnya, tidakkah pada riwayat yang sama juga dia akan terkeliru juga menyampaikan lafaz? Bagaimana ulama tadi meneliti masalah? Ya, memanglah. Sebab itu dia ada dalam senarai perawi-perawi itu ada perawi mudallisin, ada perawi-perawi yang mutawahhimin, yang banyak waham, kathirul waham, dia sebut. Jadi kita kena tahu siapa perawi yang banyak waham ni. Yang tidak banyak pun kadang-kadang ada juga. Itulah perlu kita kepada pertolongan pensyarah hadis sebenarnya, ahli-ahli hadis yang besar-besar, di mana dia dapat bongkarkan benda ni. Memanglah begitu. Kalau dia boleh melakukan kesilapan, kekeliruan pada sanad, tidak mustahil, mungkin sekali boleh banyak berlaku kesilapan juga pada matan. Dengan sebab itulah ulama-ulama kita dia asingkan kitab-kitab ini mudallisin, ini dhaif, ini sebab dia banyak keliru. Jadi dalam kitab-kitab itu mereka sebutlah di mana letak kekeliruan dia. Jadi kalau kita biasa baca benda-benda macam ni, kita akan nampaklah bentuk kekeliruan itu macam mana dan dapat bahagi kepada beberapa bahagian. Jadi yang memang keliru, tu sudah ada senarai dia. Yang tidak biasa keliru tapi dia terkeliru pun juga dibincangkan oleh ulama. Dengan begitu kita jadi terpelihara lah, selamat, tidak terpengaruh dan tidak disebar luaskan yang keliru tu. Itulah kerja ulama-ulama hadis. Ya. Ini soalan daripada kawan saya, Ismail Lasting. Dia kata ada 2 soalan, tapi dia suruh tanya soalan nombor 2. Tapi saya tak jugalah maksudkan ini. Apakah kedudukan bapa saudara Nabi Abu Talib bin Abdul Muttalib? Adakah dia mati sebagai seorang Muslim atau tidak? Soalan nombor 2, apakah maksud sebenar Ahlul Fatrah dan adakah masih wujud hari ini? Jadi berkenaan dengan Abu Talib tu, memanglah daripada dulu lagi
Ada pendapat yang mengatakan dia tu Islam. Pendapat kebanyakannya dia tidak Islam dan mati dalam keadaan kafir. Dan itulah yang lebih sahih, berdasarkan riwayat, sekian banyak riwayat yang sahih. Adapun yang menyebutkan dia tu Islam, itu riwayat itu tidak sahih. Itu ya bezanya. Inilah kesannya. Kalau kita tak kisah riwayat itu sahih ke tak sahih, sama saja taraf dia. Jadi masalah. Mungkin kita boleh terima yang kata Abu Talib tu Islam, mati dalam Islam. Kemudian orang yang kata Abu Talib ni dia Islam tu, ada beberapa golongan pula. Ada yang mengatakan Abu Talib ni bukan dekat nak mati tu saja dia baru Islam. Dah lama dah, tapi dia bertaqiyah. Itu fahaman Syiah. Fahaman Syiah dia kata lama dah dia Islam. Jadi sehingga orang tak tahu masa mana dia sembahyang, masa mana dia buat ini agama lah. Jadi orang nampak macam dia ni kafir, sebenarnya dia Islam. Dia itulah paling kuat Islam, sebab tu dia bela Nabi, kata dia. Itu alasan dia. Tapi kita orang ahli sunnah ni kebanyakannya kalau terima kata Abu Talib ni Islam, maksudnya dekat dia nak mati tu barulah dia tu Islam, mengucap. Kerana dia mengucap dekat nak mati tu, yang kononnya didengar oleh Abbas, didengar oleh Abbas, bapa saudara Nabi tu, dia gerak-gerak mulut, kemudian dia letak telinga dia dengar dia mengucap, katanya begitu. Itu hadis tidak sahih. Jadi kita tak boleh pakai. Kalau nak pakai tu gini kita supaya orang katalah kalau neraka ni tak takut, cuma kamu ambil lighter apa ni kita majis ke apa, goreng api ke, tu pasal letak tangan, boleh? Boleh tahan? Kalau tak boleh tahan, tak usah lawan lah. Tak usah lah apa ni muda-muda nak buat maksiat. Neraka tu api, paling dahsyat. Api makin kecil macam tu pun kita tak boleh dah. Sama juga kalau yang ni, kalau hadis ni, kalau kamu boleh nak terima hadis dhaif tu, kamu makan dulu bangkai, boleh? Yang berulat makan. Kalau yang palsu kamu boleh makan, ya tak apalah, nak tengok dulu. Yang basi tu sanggup makan ke tidak? Dan kalau makan jadi macam mana? Bekerja ke tandas lah. Ataupun muntah kalau kita makan, muntah. Itulah akibatnya. Jadi benda ni pada hakikatnya kita kena sedar begitu. Banyak mana yang sahih ni, dalam kitab-kitab yang sahih, sanadnya bersambung, semua sebut Abu Talib mati dalam keadaan tidak Islam. Takkan kita nak ketepikan? Itu yang dalam Nasa'i, dalam banyak lagi kitab-kitab hadis disebutkan, bila Abu Talib mati, Sayyidina Ali pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Qad mata ammuka dhallu. Mati dah pakcik kamu yang sesat itu. Takkan Sayyidina Ali tak tahu ayah dia Islam? Kenapa dia kata gitu? Ini semua menunjukkan dia mati dalam kafir. Kemudian ada dalam Sahih Bukhari apa semua, dia diseksa dalam neraka. Kalau dia Islam, kenapa masuk neraka? Masuk neraka tu sebagai orang kafir lah, sebagai orang kafir. Jadi benda-benda itulah sebagai jawapan ringkas. Kalau nak dalil-dalil sangat banyak, berupa hadis-hadis tu memang yang sahih menyebutkan dia mati tidak Islam. Orang yang nak pertahankan sangat ni sebenarnya Syiah, sebab dia ayah Sayyidina Ali kan. Sebab itu ayah Sayyidina Ali, sebab itu dia nak keturunan tu mestilah baik. Jadi kalau tidak Islam, macam mana? Tak baik lah, tidak suci lah. Sedangkan dia pentingkan sangat suci-suci ni, maksum-maksum ni. Memang itulah akidah dia. Itu antaranya lah. Yang keduanya apa tadi? Ahlul Fatrah tu masih ada ke tidak lagi sekarang ni? Ahlul Fatrah ni dalam istilahnya ialah orang-orang yang hidup di antara dua orang Nabi. Ada satu peringkat tu
lama sangat dah, ataupun ajaran Nabi yang sebelum itu dia sudah kabur dah, tak sampai dah kepada dia. Keliru. Mereka tak dapat, macam orang kita kata tak sampai seru. Sampai peringkat tu sebelum sampai Nabi yang lain. Itu ahlul fatrah maksudnya. Macam kita sekarang ni bukan antara dua orang Nabi, tak ada dah Nabi. Jadi tak timbul dah soal fatrah tu, tak ada dah. Fatrah ni yang jadi persoalannya macam mak atau ayah Nabi SAW tu. Itu kan orang yang hidup sebelum Rasulullah dan sebelumnya ada Nabi Isa. Sebelum Nabi kita ada Nabi Isa. Ayah dia tu sebelum ayah Nabi kita, sebelum wafat, sebelum Rasulullah SAW tu dilantik sebagai Rasul kan. Jadi makna dia berada di celah. Di celah tu lah yang jadi pertikaian ulama tu. Jadi kalau dia ikut agama yang mana? Kalau nak kata agama Kristian, dia lebih bersifat bangsa, lebih bersifat keturunan yang tertentu. Kalau nak kata Nabi Ibrahim, terlalu jauh sangat. Banyak yang ajaran-ajaran sudah terpesong. Dia tak dapat ajaran yang sebenar. Itu dikatakan ahli fatrah di zaman tu. Dan dari segi ahli fatrah ni, mengikut ulamanya, kira-kiranya dia ni tidak kafir, dan mereka tidak akan diseksa sebab dia kira termasuk dalam orang-orang yang tak sampai seru. Jadi Allah SWT dalam Quran ada sebut, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyeksa mana-mana orang, mana-mana puak selagi kami tak hantar rasul. Jadi rasul hak akhir tu belum lagi timbul. Anak dia sendiri anak dia sendiri itu belum lagi muncul. Yang adanya agama dahulu yang sudah hilang dah kesan-kesannya. Yang ada pun yang karut-karut. Itu dikatakan ahlil fatrah. Jadi ahlil fatrah ni ialah memang adalah khilaf ulama tentang mereka, tetapi yang lebih banyak yang mengatakan mereka ni bukan ahli neraka. Itu saja. Nak tuliskan tentang balik. Pertamanya nak tuliskan buku yang khusus tentang Abi Talib. Yang keduanya saya nak tanya tentang kitab Hayatul Sahabah, karangan Syekh Yusuf Kandalawi. Jadi dalam kitab tu terdapatnya riwayat Ibnu Ishaq dan yang lain-lain. Jadi dalam cerita itu boleh dipakai atau kitab Hayatul Sahabah, dia kitab-kitab sejarah ni umumlah, secara umum, termasuk sejarah sahabat juga. Kalau kita nak detail, nak banyak sangat, dia akan bertemulah hak tidak sahih. Kalau kita nak buat satu tentang seorang sahabat tu, daripada lahir dia sampai perkembangan dia, sampai dia mati, mana nak lengkap macam tu, biasanya dia terpaksa memasukkan riwayat-riwayat yang dhaif, kadang-kadang maudhu'. Itu yang tersebar biasa dalam kitab-kitab macam ni. Jadi kita tak bolehlah kata bila seorang alim macam Maulana Yusuf tu, jadi mesti dalam kitab dia tu mesti yang sahih semuanya. Tidak. Dia tidak beriltizam untuk mengemukakan yang sahih. Orang-orang lain pun macam tu juga. Bahkan dalam kitab-kitab besar macam Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain, dalam bab manaqib, itulah manaqib yang berkait dengan sahabat ini, kelebihan-kelebihan sahabat, banyak yang palsu. Jadi bukan kitab dia saja. Jadi kita kena berhati-hatilah. Sebenarnya benda-benda ni kalau kita perhatikan di negara-negara Arab sudah lama dah mereka buat usaha ni, iaitu mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab ni. Sebanyak mana kitab cuba ditakhrijkan semua. Ini satu usaha yang sangat baik. Sebab apa? Akan selamat pembaca-pembaca. Kalau tidak, tak selamat. Sebab dia bercampur bau. Memang begitu sifatnya. Nak cari yang bersih itu susah. Jadi dengan sebab itu kita kena ada usaha tu takhrij. Misalnya kalau
saya tak pasti ada seorang pelajar tu dia buat master ke PhD, dia pergi bertemu dengan saya, dia nak satu kitab. Pergi cari, dia cari tak bertemu, mana-mana perpustakaan tak ada. Kitab tu asalnya kitab Al-Jawharul Mawhub, itu banyak kitab tu. Tetapi asas dia, kitab tu kalau orang tahu daripada kitab Arab, dia ada yang lain, karangan Suyuti. Kitab tu dia nak cari, tak ada. Tapi nasib baik, saya ada. Saya kata saya ada, ayah saya punya. Kalau nak pergi balik kampung lah, kita pun dah pergi tengok sana. Dia pun pinjam. Jadi adakah dia sudah siap tesis dia tu, wallahu a'lam. Jadi maksudnya mentakhrij hadis lah. Sebab Jawharul Mawhub tu kitab hadis yang dipakai lah di tempat kita. Kalau dia ajar kitab hadis, dia ajar kitab tu lah. Sepatutnya kitab itu atau kitab-kitab lain ditakhrij semuanya. Barulah kita tahu ini kedudukannya macam mana, ada asal ke, tak ada asal ke, maudhu' ke. Barulah macam tu, barulah betul. Kalau tidak, dia akan jadi keliru lah orang ramai ni. Yang nak baca tu, benda tu banyak juga pengajarannya. Kerana ada benda-benda macam tadi, kita tak sebarkan, rugi juga. Jadi dia kena ada usaha. Saya rasa ada juga tu Hayatus Sahabah tu yang ditakhrijkan hadis-hadisnya. Jadi kena utamakan yang itulah. Jangan baca yang kosong daripada takhrij hadis, supaya kita dapat kesan ini macam mana kedudukannya. Sebenarnya bukan satu kitab ni. Tadi pun ada juga ni Fadail Amal, lebih kurang macam tu lah juga. Lebih kurang macam tu. Jadi sikap kita kena berhati-hati lah. Tak boleh kata kalau orang ni, dia orang panggil Ra'isul Muhaddisi Syekh Zakaria, jadi dia bersih lah, dia mesti bagus. Tidak begitu. Lebih dahulu daripada dia pun macam tu juga. Dia perlu kepada kitab takhrij. Jadi usaha yang dirintis oleh masyarakat Arab, dunia ilmu hadis Arab, iaitu dia banyakkan semua kitab dia takhrij. Itu satu usaha yang sangat berjaya di zaman sekarang, terutamanya dengan adanya kemudahan komputer sekarang ni. Sangat bagus. Kalau tidak, terkelirulah umat ni. Ini salah satu Allah SWT nak bagi rahmat kepada kita, adanya usaha-usaha macam ni. Dan di universiti-universiti tempat kita pun bahagian hadis banyak dia mengesyorkan supaya takhrij mana-mana kitab. Itu bagus. Ya. Tak, lebih kurang tadi lah. Komen tentang kitab-kitab tasawuf dan Fadailul A'mal yang diajar di masjid. Saya rasa banyak kali dah saya bagi pendapat ini. Memang tak nafi banyak benda-benda yang macam tadilah. Memang sifat kitab-kitab Fadail begitu, dia mengandungi macam-macam bentuk, macam-macam jenis hadis. Bukan yang Syekh Zakaria saja, yang siapa-siapa pun memang macam tu. Kalau dia nak cari yang sahih saja, susah. Kalau ada satu, tak menjadi buku kalau macam tu. Dan kalau nak buat banyak, lebih terperinci, sama ada berkenaan dengan sejarah sahabat ke, ataupun fadilat apa-apa, dia tak dapat, tidak akan masuklah yang macam tadi. Cuma tanggungjawab kita kena jangan taksub satu. Jangan taksub. Tak boleh pakai semua sekali lah. Yang tak betul jangan pakai. Kena dengar juga orang lain. Kadang-kadang kita ni, kalau kita terlalu puja lah, kita kata puja lah, atau minat sangat kepada seseorang, kita kagum sangat dengan ilmu dia, seolah-olah yang dia tu betul semua. Itu silap. Jangan anggap begitu. Jangan anggap begitu. Syekh Zakaria memang seorang yang hebat, tapi dalam masalah ni banyak dia tergelincir. Jadi kita kena dengar juga apa pendapat, kata orang lain, komen orang lain. Orang lain tu dia alim juga, dia pun nak jaga agama juga, dia pun nak kebaikan umat juga. Jadi kita kena ambil kira lah. Kena ambil kira. Jadi yang meragukan itu jangan ambil daripada sesiapa pun. Yang baik daripada dia, banyak dia lebih daripada orang lain, baik, kena hormat lah. Jangan sampai yang baik dia tu, bila kita tak terima dia, habis semua kita tolak. Mana nak cari orang yang sempurna? Tak boleh. Saya tak suka sikap macam tu. Tak akan dapat orang yang semuanya beres, kita kata semuanya
betul, semuanya baik, tak ada salah, tak ada macam tu. Allah. Ya. Sama juga. Memang dia kalau kata kitab tasawuf, dia mesti ada benda mengalu. Macam itulah mudahnya. Tapi orang tasawuf mungkin marah kalau dengar kita kata begitu. Dah betul. Yang kemuncaknya kitab Ihya Ulumuddin. Berapa banyak? Kitab Ihya Ulumuddin itu asasnya Qutul Qulub. Sekarang ni saya tengok Qutul Qulub tu pula diterjemah. Qutul Qulub tu banyak sangat ada maudhu' dalam tu. Itulah asas pada Ihya Ulumuddin tu. Kadang-kadang ibarat dia tu betul-betul sama. Betul-betul dia ambil situ. Nampak sangat. Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki, dia mesti ada benda-benda macam ni, kena beringat. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf mesti ada. Tadi ada saya catat. Ini fotostat yang saya catat semasa saya mengajar dulu. Ada sini. Tadi saya tak baca. Ini pesanan ulama hadis. Pesanan ulama hadis. Kita tak boleh ambil hadis daripada orang macam mana. Tak boleh ambil, tak boleh belajar, tak boleh nak harap. Ya, semualah tu. Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil jilid 1 muka surat 32 dan Al-Kifayah dalam muka surat 116. Ini dia kata, ilmu ini, yakni hadis ini, la yu'khadhul ilm an arba'ati rijal. Tak boleh ambil daripada 4 jenis manusia, 4 jenis orang. Yang pertama, rajulun mu'linun bis safah. Seorang yang memang bodoh, kehidupan dia jelas kebodohan dia. Walaupun dia meriwayatkan daripada orang, dia ni terkenal meriwayatkan hadis, tapi dia seorang yang bodoh. Ini ilmu ni dia kena orang yang cerdik. Kalau tak cerdik, sudah, dia tahu riwayat, jadi gila riwayat, orang panggil mabuk riwayat. Tak boleh. Dan orang yang berdusta dengan amal, orang biasa, jangan pakai. Boleh jadi dia berdusta juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Dan yang ketiganya, ahli bid'ah, sahibu hawa. Ahli bid'ah yang mendakwah orang kepada bid'ah dia. Dia tarik orang. Dia nak cari pengaruh. Jangan. Ini pesanan. Dan yang keempatnya, syaikhun lahu fadlun wa ibadatun. Seorang syekh dan dia ada kelebihan. Dari segi agama, nampak beragama, kuat ibadat. Ini siapa? Golongan mana? Golongan tasawuf ni. Nampak beragama, takut kepada Allah, zahid, kuat ibadat. Ulama hadis pesan, jangan mereka ni. Idza kana la ya'rifu ma yuhaddithu bihi, kalau dia tidak tahu apa yang dia riwayatkan itu, maknanya kalau dia selalu bawa hadis-hadis maudhu' tu, maknanya dia tak faham tu. Kamu jangan ambil ilmu daripada dia. Ini pesanannya ada di dalam, saya catat sini, Al-Jarh wa Ta'dil 1 dan Al-Kifayah fi Ma'rifatir Riwayah Khatib Baghdadi. 2 kitab. Jadi kena inilah termasuk. Sebab tu saya kata, ada tak ada, hampir tak ada kitab tasawuf yang bersih, yang tak ada hadis maudhu'. Cuba cek lah, tengok. Allah.